Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Pengurusi Masjid dan seluruh AJK, yang saya kasihi Imam Muda, Imam Tarawih, Tuan Bilal, yang saya seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, segala puji dan puja dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menggunakan segala nikmat dan segala fadilat kepada kita, fadilat Ramadan kepada kita. Saya nak ajak pada tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini, cuba kita letakkan tangan di dada kita dan kita kata alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Segala kesibukan kita, aktiviti kita seharian, dan 12 Ramadan ni kita dah mula merasa letih berpuasa tuan-tuan. Tetapi malam ni Allah masih lagi memilih kita untuk hadir menghidupkan malam Ramadan. Sebab tu kata alhamdulillah tuan-tuan. Betapa ramai yang dah gugur dah tuan-tuan 12 Ramadan ni. Kalau awal hari tu dah penuh kan, pergi belakang surau mana pun penuh. Ustaz duk pergi lambat kerja mayang kat koridor lah. Hari ni boleh mayang ke depan, alhamdulillah. Jadi kita ni yang ada di dalam masjid ni adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memanjangkan kalam, saya nak terus kepada tajuk saya. Tajuk saya ialah Ramadan satu latihan ataupun satu tarbiyah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, ulama membahagikan Ramadan sebagai satu latihan ni kepada dua bahagian. Aspek yang pertama ialah dari segi hamba yang masuk kita lah kan? Hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan ni, dia ni macam mana. Aspek yang kedua dalam bulan Ramadan ni adalah dari segi ibadah kan? Ibadah yang dikatakan latihan ni macam mana dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya tuan-tuan, dari segi aspek hamba, kita nak membahaskan ada 5 perkara yang sempat saya catatkan berdasarkan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Ramadan ni dari segi hamba ni, dia membersihkan jiwa kita sehingga seseorang hamba mudah untuk melakukan ibadah dan istiqamah dengan ibadah yang dilakukan. Pasal apa tuan-tuan kita mudah nak buat ibadah bulan Ramadan ni? Kerana bulan Ramadan ni adalah bulan yang tidak ada musuh yang utama. Siapa dia musuh utama tuan-tuan? Syaitan. Bulan ni syaitan semua pakat kena ikat. Sebab tu kita senang nak main masjid. Sebab tu kita senang nak keluar duit bubuh dalam tabung. Sebab tu kita senang nak sedekah bagi orang makan buka puasa. Semua mudah belaka-laka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita tak ada musuh yang utama kan? Bila musuh utama tak ada ni, geng ni dah duduk dalam diri kita, nafsu kita ni, dia jadi lemah. Lemah sebab apa? Sebab kita mengosongkan perut di siang hari. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Apabila kita mengosongkan perut dan kita memastikan perut kita tidak dipenuhi pada waktu malam, nafsu kita akan semakin lemah. Ibadah kita akan semakin mudah dan kita istiqamah untuk melakukan amal ibadah kita. Tapi kalau tuan-tuan bantai qada waktu buka puasa tuan-tuan, habis tuan-tuan. Sebab tu yang 10 Ramadan yang pertengahan ni pakai surut habis. Sebab nafsu duk kuat setara tu juga kan? Kita tak memecahkan nafsu. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab Bidayatul Hidayah, tujuan Ramadan, tujuan berpuasa di siang hari ni adalah untuk memecahkan nafsu kan? Dan nafsu tidak akan dapat dipecahkan melainkan dengan mengosongkan perut. Tetapi jika engkau mengqada makan tengah hari dan makan malam dalam satu waktu, maka matlamat berpuasa di siang hari menjadi sia-sia. Nafsu duk kuat sedia orang tu. Bila nafsu duk kuat kan, bila dia dah terbiasa dengan makan banyak daripada awal Ramadan sampai pertengahan ni, maka yang lemahnya ialah iman kita, takwa kita tidak akan meningkat.
Maka tuan-tuan, bila kita membersihkan jiwa, di bulan Ramadan dengan amal ibadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu adalah satu perkara yang baik, itu satu latihan yang baik dari segi aspek seorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang keduanya tuan-tuan, Ramadan ni dari segi latihannya ialah apa? Apabila kita meninggalkan makan minum kerana sesuatu yang lebih berharga, makan minum tersebut, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa? Meninggalkan perkara yang harus. Maksud dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita meninggalkan sesuatu yang kita suka, tuan-tuan suka apa? Tuan-tuan suka makanan, sebab tu tuan-tuan jalan kat bazar Ramadan, tidak? Kan? Kita suka makan contohnya. Kita suka tidur, kan? Sebab tu siang kita terak lah, kan? Siang kita suka tidur, Allahumma salli. Tapi kita tinggalkan tidur dan makan yang berlebihan, kita menambahkan amal ibadah, kan? Di malam hari kita menambahkan rakaat dalam sembahyang, di siang hari kita menambahkan bacaan pada Al-Quran ataupun menambahkan bilangan pada solawat. Maka ini menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina, kita secara automatiknya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, kan? Bila banyak ibadah, automatik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita di dalam bulan Ramadan ni adalah satu latihan untuk kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ni menyebabkan takwa kita meningkat. Bulan Ramadan kita menjaga, di samping kita menjaga perkara yang membatalkan puasa, kita menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita jaga mata kita, tak tengok iklan di TV banyak sangat contohnya, tak tengok drama banyak sangat contohnya, ataupun kita tak membaca benda-benda yang lara di telefon kita, kita tak melayan video-video TikTok seterusnya, ya, video-video TikTok contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa sajalah, kita menjaga mata, kita menjaga telinga dan mulut, kita menjaga kemaluan dan sebagainya, menyebabkan kita meningkatnya takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan boleh kekal dalam masjid tuan-tuan. Kita tak sedar benda tu sebenarnya, kan? Kalau cuba tengok bulan lain, tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, senang tak nak main masjid? Payah. Kalau duk layan handset ni, azan pun buat tak dengar lah. Tapi bulan Ramadan pasal apa boleh main azan-azan? Jom, kan? Rasah nak main masjid, kan? Bila malam ni dalam kepala dah ada dah, kan? Nak main tarawih, kan? Nak main tengah tazkirah contohnya. Nak pergi masjid ni seluk dah poket, pastikan ada duit supaya boleh bersedekah dalam tabung lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita banyak meninggalkan perkara yang harus. 10 hari meninggalkan perkara yang harus. Kita jaga puasa kita bagi jadi puasa yang berkualiti, menyebabkan tanpa sedar iman kita, takwa kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan menyebabkan perut yang kosong di siang hari, jiwa kita menjadi hidup di malam hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana hati kita menjadi tenang? Kerana banyak berfikir dan berzikir. Fikir macam mana aku nak pastikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bermakna. Fikir macam mana aku nak jadi ibadah aku bertambah lebih baik daripada sebelumnya. Fikir nak baca Quran. Contoh kalau tuan-tuan target baca Quran nak khatam 2 kali contohnya, kan? Ataupun nak khatam sekali, duk fikir ni, kena baca ni, tengok jam, tak cukup lagi 1 juzuk ni contohnya, kan? Selawat ke Nabi, tak cukup lagi 1000 ni. Jiwa menjadi tenang dengan amal ibadah. Ni hebatnya Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, yang keempatnya tuan-tuan, apabila kita ni Ramadan ni menyebabkan orang kaya merasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kaya ni dia merasai dengan nikmat dia, dengan nikmat kekayaan tu, dia merasa bahawa dia ni adalah orang yang beradab. Maksud dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, bila kita puasa ni, kita siang kita tak makan, model kita ni jimat lah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan? Malam pun makan banyak mana sangat saja, habis kuat nasi sepinggan, lepas tu tak boleh buat apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kalau kita makan lebih, kita duk fikir, aku tak boleh main terai, tak boleh main tarawih, tak boleh baca, tak boleh bertadarus dan sebagainya. Nak memberi makna kepada kita bahawa apa dia? Sebenarnya
secara fitrahnya keperluan tubuh badan kita ini adalah seperti yang keperluan buka puasa sahaja. Allahumma salli alaihi. Lebih pada tu adalah lebihan semata-mata. Maka yang lebihan semata-mata ni Ramadan mengajar kita supaya kita berinfak, bersedekah kepada orang lain yang tak cukup. Ada orang yang buka puasa pun tak ada. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak Yaman, Allahumma salli ala sayyidina. Dia pernah tanya satu soalan kepada Syekh apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tanya kepada Syekh dia ni, Allahumma salli ala, dia kata, "Wahai tuan Syekh, adakah sah puasa kami?" Kenapa? Kerana kami tidak mempunyai sesuatu untuk berbuka dan bersahur. Syekh menangis ayat mata, Allahumma salli ala sayyidina. Kerana apa tuan-tuan? Dia ni walaupun kita kata payah kita ni, walaupun kita kata susah lah kan, pandemik, masih ada sesuatu untuk dimakan ketika berbuka dan bersahur. Mereka tak ada benda untuk makan dan bersahur. Maka kita apabila kita ada kelebihan dari segi harta, Ramadan mengajar kita supaya kita sampaikan lebihan, kongsi lebihan rezeki kita bersama dengan orang-orang yang memerlukan. Faham tak? Jadi Ramadan ni mengajar kita supaya apa? Kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dan kita merasa satu tanggungjawab untuk berkongsi dengan orang yang memerlukan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik, dari segi ibadah pula Ramadan ni, pada kebanyakan ulama, para salafus salih, menjadikan bulan Ramadan satu ibadah, satu latihan merupakan satu kesilapan yang besar. Pasal apa tuan-tuan? Perumpamaan dia macam ni. Umpama kita masuk pertandingan tetapi kita tak ada latihan. Kita masuk, kita berlatih ketika bertanding. Jadi apa tuan-tuan? Orang main bola 45 minit kan. Kita lari 15 minit. Tak larat, ganti. Tu jadi gitu tuan-tuan. Yang tu yang suruh tu pasal lari tak larat. Orang main badminton contohnya, berapa minit main badminton? 20 minit dah, 40 minit. Kan? Baru nak smash 10 minit main, baru nak smash, tarik orang belikat. Allah, tarik orang belikat, balik awal. Allah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Kerana apa tuan-tuan? Para salafus salih, mereka nak masuk Ramadan, 11 bulan mereka berlatih untuk bulan Ramadan. Faham tak? Sebab bulan Ramadan ni dia bukan bulan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita katakan bulan yang dia ada grand prize dia ada hadiah utama dia, dan hadiah utama ni tak boleh didapat dengan cara yang bersahaja. Hadiah utama bulan Ramadan ni apa dia tuan-tuan? Itqun minan nar, pelepasan daripada api neraka. Nak melepaskan kita ataupun nak melayakkan kita ni, kita akan ditapis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penapisan ni menyebabkan ramai orang yang gagal di tengah jalan. Faham tak? 10 hari yang pertama boleh boleh mai, pasal rahmat Allah Taala turun mencurah-curah. 10 hari yang kedua ni Tuhan pilih maghfirah. Kan? Tuhan nak memilih sesiapa yang hendak diberikan keampunan. Maka orang yang kuat semangat dia, orang yang bersedia sebelum Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, dia boleh menempuh 10 yang kedua ni dengan mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila nak masuk 10 yang ketiga tu, grand prize tu, pelepasan daripada api neraka tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa tu cabaran, dugaan agak kuat bagi orang yang tidak ada kesediaan yang cukup apabila dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Faham tak? Jadi bolehkah kita, Allah Ustaz pihak macam ni lambat dah lah kan, nak kena tengok tahun depan pula lah. Allahumma salli ala. Boleh lagi tuan-tuan, masih ada masa untuk mengejar kelebihan bulan Ramadan, tapi dengan syarat kena ada semangat yang betul-betul kuat kan, kena ada semangat yang kuat, kena ada himmah yang tinggi, dan kena ada kesedaran yang betul-betul kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ada matlamat yang jelas untuk mendapatkan apa yang Allah Ta'ala nak ganjarkan di akhir Ramadan. Maka bila kita ada matlamat yang kuat, letih tara mana pun, jatuh banyak mana pun, kita akan bangkit semula untuk terus beribadah sehingga kita melayakkan diri kita mendapat hadiah utama di dalam bulan Ramadan. Pelepasan daripada api neraka tuan-tuan bukan senang tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelepasan daripada api neraka ni, faham tak? Jadi sepatutnya di dalam bulan Ramadan ni, kalau orang di luar Ramadan dia qiyamul lail 10 rakaat, bulan Ramadan dia bertambah jadi 20 rakaat.
Kalau dia baca Al-Quran sekali khatam di bulan bulan Ramadan dia akan bertambah khatam dia 2 atau 3 kali atau banyak kali. Allahumma salli ala Muhammad. Saya berjumpa seorang wali Allah. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sebulan tak Ramadan dia khatam 3 kali sebulan tuan-tuan. Sehari 3 juzuk dia baca. Bulan Ramadan dia khatam 6 kali tuan-tuan. Sehari 6 juzuk dia baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Payah nak baca 6 juzuk tuan-tuan. Payah kalau kita tak ada latihan tuan-tuan. Tapi kalau kita hari-hari berlatih tuan-tuan, insya-Allah kita boleh mengkhatam Al-Quran sehari 6 juzuk kita boleh baca, kita boleh khatam 6 kali bulan Ramadan. Nak selawat dekat Nabi SAW, nak selawat 10,000 boleh tak tuan-tuan sehari? Boleh tuan-tuan kalau ada latihan yang banyak di luar bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kena selawat sehari 1,000 sekurang-kurangnya. Ataupun kena selawat sehari 3,000 sekurang-kurangnya. Maka bulan Ramadan kita boleh berselawat 10,000 pasal kita dah berlatih biasa dah. Orang yang baca Al-Quran, contoh Allahumma salli ala, dia tak pernah baca Al-Quran di luar Ramadan. Bila bulan Ramadan ni dah balah khatam 3 kali, boleh tak tuan-tuan? Boleh tuan-tuan. Tapi semangat kena kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya rasa cukup setakat tu tuan-tuan. Yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan main pada diri saya sendiri. 3 benda saya nak umum tuan-tuan. Siapa yang tak ada nak berwakaf masa hari Ustaz umum hari tu, hari ni saya buat main lagi tabung. Tuan-tuan pakat bubuh dan tabung tu. Tuan-tuan tulis nama siapa yang tuan-tuan nak wakafkan kepada dia. Ada kertas dalam tu, tuan-tuan tulis nama. Kalau tuan-tuan nak join tahlil, ada borang tahlil dalam tu, tuan-tuan ambil isi. Tuan-tuan ambil lah borang doa khatam, doa mendapatkan Lailatul Qadar tu, tuan-tuan koyak ambil kat tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan sedekah lah ikut suka tuan-tuan. Satu nama RM50 pun tak apa. Kalau tak sedekah ikut suka hati pun, ikutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahlil tu akan dibaca oleh budak suti tiap-tiap hari sekolah, setiap hari lepas mayang zuhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan mai pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.